So dia ada medan magnet permanent dia. Okay, faham ke tak ni? Faham. Okay. So kita nak tengok. Ni kan yang nampak tak garisan-garisan biru ni, ini ialah medan magnet permanent. Okay, jadi apa yang kita nak belajar hari ni, kita nak tengok apa kesan dia bila konduktor arus yang ada medan magnet temporary ini, kita letakkan dia dekat dalam medan magnet permanent. Magnet permanent tu. Okay, ni you tengok Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, so dia akan menghasilkan daya. Kalau you tengok tadi yang dekat sini. Ni. Okay, tengok bila dia letak macam ni, you tengok. Dia akan hasilkan daya menyebabkan copper wire ni, dia akan terangkat. You tengok Dawai konduktor tersebut tertolak ke atas. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, nampak tak apa kesan dia tadi? Bila kita letakkan dua medan magnet itu berinteraksi, apa kesan dia? Copper wire ternaik ke atas. Ya, bagaimana copper wire itu boleh ternaik? Ada force. Ada force. Betul? So, force ini dia terhasil. Kan selalunya kalau kita nak menghasilkan daya, contoh kita nak buku yang kat atas meja ni, kita nak dia naik ke atas. So you kenakan daya. You angkat buku tu, betul tak? Betul tak? Kalau you nak gerakkan you punya pen, nak bagi dia bergerak ke depan, you kena tolak dia, betul tak? Betul. So kita akan kenakan daya. So punca daya tu adalah kita yang gerakkan dia. Betul? So dia ada daya. Tetapi yang sekarang yang kita tengok tadi, kita ada letak tangan kita tak untuk gerakkan dia? Tak ada. Tak ada. Tetapi daya terhasil. Betul tak? Tetapi daya terhasil. Tiba-tiba je coil tu boleh ternaik ke atas. Nampak tak? Jadi maksudnya dekat situ, bila dua medan magnet ini berinteraksi, maka akan ada daya yang terhasil. Faham? Itu faham tak setakat ni? Okey. Jadi untuk topik yang pertama ini, kita akan belajar pasal left hand Fleming's rule. Okey, perhatikan betul-betul Fleming, ejaan Fleming ya, sebab kita ada dua petua yang kita akan belajar. Satu ialah tangan kanan, satu ialah tangan kiri. Jadi apabila dua medan magnet ini berinteraksi, medan magnet apa tadi? Ada dua medan magnet. Yang pertama medan magnet dari mana? Yang daripada magnet permanent. Permanent magnet, satu medan magnet, satu lagi? Daripada temporary magnet. Daripada temporary magnet. Datang dari mana tu? Temporary magnet tu. Current. Daripada carrying current conductor. Betul tak? Konduktor elektrik yang mengalirkan arus. Bila ada arus mengalir dalam dia, dia akan hasilkan medan magnet temporary. Faham ke tak ni? Faham. Jadi apa kita buat? Apa kita buat dengan dua medan magnet ni? Apa kita buat dengan dua medan magnet ni? Kita buat apa? Kalau dia duduk jauh-jauh, jadi tak? Dekatkan. Jadi tak? Kalau kita letak dia dua-dua jauh? Tak. Ada apa-apa kesalahan? Tak ada. Jadi apa kita buat? Dekatkan je. Kita letakkan dua medan magnet ini berada dalam satu medan. Maksudnya, contoh tadi, konduktor tadi kita anggap dia sebagai wire. Okay, wire tadi tu kita alihkan arus elektrik, kita letakkan dia dalam medan magnet permanent. Yang ni tadi ni. Yang ni. Yang ni. Nampak? Nampak tak? Kita angkat wire tu tadi, kita letak dia di dalam medan magnet permanent. Jadi berlaku interaction antara dua medan magnet ini. Interaction ataupun combination of two magnetic field. Dapat tak? Saya sebut tadi interaction or combination of two magnetic field. Nampak? So dia diletakkan di dalam ni, so kiranya dia bergabung. Medan magnet yang daripada temporary magnetic field ini bergabung dengan medan magnet permanent. Nampak? So apa dia terhasil ni? Apa yang terhasil ni? Upwards force.
Yes, daya. Output force tu ialah kerana bagaimana kita letakkan medan magnet temporary tu. Dia ada cara. Macam mana dia boleh hasilkan daya ke atas, macam mana dia boleh hasilkan daya ke bawah. Jadi kesan dia bila dua medan magnet ini combine, or the effect of the combination of these two magnetic field will produce forces. Nampak tak? Will produce forces. Akan menghasilkan daya. Okey. Itu keyword ke teacher? Ya? Itu keyword ke teacher? Itu apa dia? Maknanya dia point penting kan teacher? Point dia ialah when the two magnetic field combine, ataupun the combination of two magnetic field. Satu tu tadi temporary magnetic field combine dengan permanent magnetic field. Apa yang terhasil adalah force. Okay, thank you teacher. Okay, faham Alright. So force tu boleh jadi turun, boleh jadi naik. Jadi cara kita nak tentukan dia konduktor tersebut. Akibatnya, dawai konduktor tersebut tertolak ke atas. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Ibu jari menunjukkan arah daya. Jari telunjuk arah medan magnet dan jari tengah arah arus. Tips, ketika menggunakan petua tersebut, pastikan ketiga-tiga jari tersebut berserenjang antara satu sama lain. Sebagai contoh berdasar gambar ini, dengan menggunakan petua Fleming tangan kiri, konduktor tersebut akan mengalami daya yang menolaknya ke atas. Bagaimanakah daya tersebut boleh terhasil? Daya pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet boleh terhasil disebabkan hasil gabungan dua medan magnet iaitu medan magnet daripada arus elektrik dan medan magnet daripada magnet kekal. Apabila kedua-dua medan magnet ini bergabung, ia menghasilkan medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Medan lastik ini tidak seragam, yang mana pada bahagian atas kekuatan medan magnetnya lebih kuat daripada bahagian bawah. Akibatnya, suatu daya paduan akan terhasil menghala ke bawah. Kita telah membincangkan bagaimana daya terhasil daripada gabungan dua medan magnet. Sekarang, mari kita mengkaji faktor-faktor yang meningkatkan magnitud daya yang terhasil. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Jumlah arus yang mengalir pada konduktor. Semakin tinggi arus, semakin kuat daya yang terhasil. Dan 2. Kekuatan medan magnet kekal yang digunakan. Semakin kuat medan magnet yang diguna, semakin kuat daya yang terhasil. Apa akan terjadi kalau sebuah gegelung pembawa arus diletakkan dalam medan magnet? Untuk tujuan ini, mula-mula kita perlukan sebuah gegelung seperti di rajah ini. Kemudian, kita letakkan ia di antara medan magnet sebuah magnet kekal dan dibiarkan arus mengalir sepanjang gegelung tersebut. Kelihatan arus sedang mengalir dari A ke B dan C ke D. Dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming, di sebelah sisi AB, daya terhasil akan bertindak ke arah bawah. Manakala di sisi CD, daya terhasil bertindak ke arah atas. Kedua-dua daya yang bertindak pada arah bertentangan antara satu sama lain ini akan menghasilkan kesan putaran ke atas gegelung tersebut. Jika kita menambah commutator dan berus karbon di litar bahagian luar gegelung tersebut, maka kita telah mengubahnya menjadi motor arus terus. Motor arus terus menggunakan konsep kesan putaran yang kita bincangkan sebentar tadi. Sekarang, mari kita lihat strukturnya. Rajah berikut menunjukkan struktur sebuah motor arus terus. Commutator tersebut akan berubah posisi dan bersentuh dengan berus karbon ketika ia berputar. Oleh itu, arus pada gegelung akan sentiasa berubah arah setiap kali separuh putaran. Berus karbon berfungsi sebagai penyambung litar dengan gegelung
supaya arus boleh mengalir dalam gegelung. Bagaimanakah motor arus terus berfungsi? Apabila arus terus mengalir melalui gegelung, daya ke atas bertindak pada sisi AB dan satu daya ke bawah bertindak pada sisi CD. Daya putaran menyebabkan gegelung itu berputar mengikut arah jam. Apabila ia berputar ke kedudukan menegak, pengaliran arus melaluinya akan terputus seketika. Ini kerana pada kedudukan ini, berus karbon tidak menyentuh komutator. Gegelung terus berputar mengikut arah jam kerana inersianya. Putaran gegelung berterusan sehingga sisi AB dan CD bertukar kedudukan. Ini menyebabkan kedudukan komutator juga turut bertukar. Arah arus yang mengalir melalui sisi AB dan CD juga berubah. Dengan arah arus disongsangkan pada sisi AB dan CD, kedua-dua arah daya yang bertindak masih lagi sama seperti yang awal. Maka, gegelung akan terus berputar pada arah yang sama. Tips, konsep yang diguna pakai pada motor ini boleh diaplikasikan ke atas pemusing roda dalam kereta mainan kawalan jauh. Sekarang, mari kita cuba soalan-soalan berikut. Soalan 1. Gambar rajah menunjukkan suatu konduktor pembawa So dia arus. dah jauh lah. So apa yang kita nak belajar pada hari ini yang tadi yang pertama sekali tu ialah penghasilan daya. When two magnetic field is combined. So nama medan yang terhasil itu dipanggil sebagai lastik. Okay? Ataupun catapult force. Daya katapult. Okay, so itu ada dekat dalam modul Okay, so kemudian dia tunjukkan tadi tu ialah motor. So motor terhasil yang tadi tu dia ialah dalam bentuk putaran. So kalau you tengok blender, dia ada efek putaran, betul tak? Betul tak? Dia ada efek putaran. Blender apa lagi? Apa lagi? Apa lagi perkakasan elektrik yang menggunakan konsep daya memutar ni? Kipas. Washing machine. Washing machine. Yes. Lagi apa? Dryer. Drill. Apa dia? Dryer. Apa tu? Tak dengar. Dryer. Pengering baju. Oh, dryer. Okay, dryer bolehlah dia putar. Lagi apa? Mixer. Mixer. Lagi? Pemukul telur tu kan, pemutar telur tu. Lagi? Tu, tengok shilling. Tengok shilling nampak apa? Kipas. Yes, kipas. So, semua itu dia perlukan daya untuk memutarkan dia. Betul? Betul tak? So kalau you tengok dalam perkakasan elektrik ini dia ada motor yang menyebabkan dia berputar. Pernah tengok tak? Motor. So, yang kita tengok tadi tu, yang menghasilkan daya putaran tadi tu, kita panggil dia sebagai motor. So, motor adalah untuk menghasilkan rotation force. Kan tadi kita belajar yang mula-mula, bila dua medan magnet combine, dia akan menghasilkan catapult force. Betul tak? Daya catapult, daya lastik. Catapult force tadi itulah yang menyebabkan dia ternaik, dia turun ke bawah. Betul tak? So, yang itu, daya itu kita manipulate dia supaya dia jadi satu putaran. Yang itu yang kita akan belajar pada hari ini. So, tadi dia pakai petua apa untuk menentukan medan, menentukan apa tu? Arah daya tadi tu. Dia pakai petua apa? Fleming's right hand. Yes. Left hand Fleming's rule atau Fleming's rule, apa left hand Fleming's rule. Daya apa nama dia? Petua tangan kiri Fleming. Okey ya? Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Boleh. Okay. Alright. So ni saya stop present. Saya nak tunjukkan tadi tu eksperimen bagaimana daya terhasil. Okay, sekejap Yang ni saya risau tak ada suara. Sebab yang ni saya pakai daripada iPad. Sebab nak scan pakai laptop tak boleh.
Dekat dalam buku teks tu ada muka surat 136 tu. Scan me, activity 4.1. Sekejap saya tengok boleh tak saya ni. Tapi dia memang tak payah pakai suara rasanya ni. Keluar tak dekat skrin? This one. Sekejap. Tu. Nampak tak? Ada tak? Ada. Okay. So, ini adalah real eksperimen yang kita guna untuk melihat kewujudan arus yang terhasil. Okay. So, ini ialah, nampak tak ada benda kecil ni yang melintang ni? Ni, benda kecil yang copper wire ni, nampak tak? Ada nampak? Tu. Yang dia letak melintang tu. So, copper wire ni, dia akan alihkan arus. So, bila ada arus mengalir melalui dia, maka akan ada apa tadi saya kata? Force. Ada medan magnet. Dura, kau faham ke tak? Bila ada arus mengalir dalam konduktor, maka dia akan menghasilkan satu medan magnet. Kemudian medan magnet ni, yang copper wire yang ada arus mengalir ni, kita letakkan dia dekat antara pemenda magnet. Yang warna hitam dua ni, ialah pemenda magnet. Pemenda magnet dia ada medan magnet dia sendiri, betul? Yuhuu! Betul. Jadi bila kau letakkan copper wire yang ada medan magnet dekat dalam medan magnet permanent, tadi kita belajar, apa dah hasil? Force. Mari kita tengok. Betul ke tak? Ada daya dah hasil. Nampak tak? Ada pergerakan tak? Tunjuk sekali. Nampak? Bermula tak ada apa-apa. Dia on je switch. Nampak tak benda tu bergerak? Nampak tak benda tu bergerak? Nampak. Kenapa kena on switch? Supaya Current arus mengalir Arus mengalir kat mana? ke Copper wire tu. Yes. Bila ada arus mengalir pada copper wire, apa terhasil? Magnetic. Medan magnet. Magnetic field. Temporary magnetic field terhasil. Is produced. Kan? Betul tak? Dalam copper wire tadi. Lepas tu, kita letak dia dekat dalam medan magnet permanent. Maka daya akan terhasil. Nampak tak? Copper wire tu bergerak. Menunjukkan dia ada daya. Faham? Faham tak? Okay. So itu yang kita nak tentukan sekarang dengan menggunakan left hand Fleming's rule. Sekejap, aku kena buka kamera. Okay, semua orang ada sediakan touchpad. Saya stop screen sebab saya nak on kamera. Okay, sediakan touchpad, sediakan pen. Touchpad ke A4 paper yang kosong pun lagi baik. Ada tak? Ada tak? Ada. Okay. Ada. Alright. Sekejap kalau saya share screen, saya tak boleh buka kamera kan? Saya nak tunjuk kamera. Betul tak? Boleh kot. Boleh kalau teacher share screen komputer boleh nampak kamera. dalam masa yang sama, serentak. Saya nak tunjukkan. Komputer boleh, iPad tak boleh. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, sekejap. Saya on kamera. Ni saya kena stop present ke apa ni? Saya dah stop kan? Dah. So, saya on kamera. Dah. Okey, saya on kamera. You kena pin saya punya screen. Macam mana saya nak besarkan dia supaya dia jadi dekat screen tu besar? Ya. You all boleh nampak ke satu screen? Boleh. Dekat tempat saya tak nampak. Macam mana nak buat? Oh, saya kena pinkan Alright, nampak tak tangan saya yang cantik ni? Okay. Nampak?
Ni tangan saya. Ni tangan kanan ke tangan kiri ni? Kanan. Kiri. Saya kan mirror. Sekejap. Mirroring. Yes, this one. Baru nampak ni tangan kanan saya. Okay, tangan kanan you all ada? Ada. Okay. Ada. Okay, gemuknya tangan saya. Sejak 3 bulan duduk PKP ni gemuk gendut dah. Okay, so, ni kan. Okay, ibu jari telunjuk, jari tengah. So, kita akan buat macam ni. Dah? Right. Sekarang saya nak you ambil marker pen ke, conteng dekat jari you. Okay, ibu jari kita letak sebagai F. Nampak tak F? Dah belum? Jari telunjuk kita letak sebagai B. Jari tengah kita letak sebagai I. Dah ke belum? Dia jadi F, B, I. F merujuk kepada arah daya yang terhasil daripada kombinasi medan magnet tu. Dapat? B adalah arah medan magnet. Arah medan magnet mesti daripada north to south. So bila kita tunjuk macam ni, jari kita menunjuk kepada south. Faham? Faham. Okay. So I adalah arah arus. Alright. So arah arus, okay, ini kertas, ni test pad. Okay, arah arus dia ada 2 cara Ni maksudnya arus tu akan melalui kertas ni. Kalau arus tu dia keluar daripada kertas, dia akan jadi titik. Kalau arus itu masuk ke dalam kertas, dia akan jadi tanda pangkah. Okay, so kalau tanda pangkah maknanya arus into the paper. Kalau tanda titik maknanya arus itu out of the paper. Faham tak maksud saya? Contoh, katalah kita ibaratkan arus tu seperti satu batang anak panah. Okay, ni belakang dia. Dapat tak ni? Faham ke tak ni? Faham. Ini ibaratnya macam sebatang arus. So, ini bahagian depan. Ini bahagian belakang dia. Saya ambil anak panah ni, saya bayangkan dia macam gini ni. Okay, so ini bahagian depan, ini bahagian belakang. You perhatikan bahagian depan bentuk anak panah bahagian belakang bentuk ekor macam ni. Tak bayangkan. Jadi kalau saya nak masukkan arus ni saya ambil ni, masuk dalam kertas, saya akan letak dia macam ni. Betul tak? So bahagian belakang tu yang ini kan? Yang ini. Okay, bila saya masukkan dia dalam kertas, saya akan nampak bahagian belakang yang ini. So, sepatutnya bahagian belakang dia akan jadi bentuk yang saya nampak tu, bentuk X. Faham tak? You faham tak? So, jadilah bentuk macam ni. Ada soalan? Oh, faham. Faham ke tak? Faham. Itu yang saya maksudkan. Jadi kan ni macam ni tadi, ini kan bahagian depan, ini bahagian belakang. So bahagian belakang dia bentuk X macam ni lah. Bila saya masukkan dia dalam kertas, yang you nampak adalah bentuk X belakang ni. Yang bentuk ni lah. Sebab yang ini saya dah letak dia macam ni. So kita akan nampak dia macam ni. So kalau yang ini dia keluar daripada kertas, dia macam ni kan. Ni dia keluar. So saya akan nampak bahagian atas ni. So bahagian atas ni adalah bahagian depan ni yang tajam ni. So, dia akan jadi macam ni. Ada soalan? Faham. Okey. Siapa? Roha jatuh. Faham tak? Roha jatuh. Faham tak? Ada tak Roha jatuh dekat situ? Apa ham? Kau nak makan hamburger? Okey. Siapa yang ada soalan? Akila? Boleh? Boleh, madam. Okay, alright. Okay, now sekarang ni apa yang saya nak ialah
Okey, tadi eksperimen tu yang buku apa yang kita tunjuk tadi tu kan. Dia buat, macam mana saya nak buat kat sini. Kita nak tengok macam mana dia menggerakkan benda tu. Macam mana dia boleh menghasilkan arus tu. Okey, contoh saya lukis. Saya lukis pakai macam ni. Okey. Okey, ini ialah pembenda magnet, ada dua tau. Okey, sini north, sini south. Okey? So, medan magnet dia rupa dia macam mana? Dia akan pergi ke sini kan? Betul tak? Pembenda magnet north to south. Ke saya terbalik? Betul. Betul. Ya, kan? Dia macam ni kan? Betul tak? Ni medan magnet asal. Kan? Lepas tu, saya letak satu konduktor dekat dalam ni. Katalah saya letak kat sini. X. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Masuk. Betul tak? Jadi macam mana kita nak buat guna tangan kita ni? Dah label belum FBI? Sekarang kita nak tahu, sekarang kita nak tahu konduktor ni, konduktor ni maksudnya tadi dia masuk macam ni. Dia masuk macam ni. Dekat dalam kertas. So saya nak tahu arah konduktor ni sebab dia mesti bergerak. Daya terhasilkan. Kita nak tahu arah force ni kat mana. Jadi, you tengok jari you ni, arus tadi masuk dalam kertas. So jari kita macam ni. Dapat tak? You buat tak? Masuk dalam kertas. Dapat? Dapat. Okey. Sekarang medan magnet ialah jari telunjuk. Betul tak? Jari telunjuk. Betul tak? Jari telunjuk B kan? B. So jari telunjuk akan sentiasa menghala ke north. Jari tangan you akan pusing ke sini. Nampak tak? Nampak tak jari telunjuk you adalah menghala ke sini. Ni jari yang tengah ni, you masuk dalam. Okay, so tangan kita akan jadi macam ni. Nampak tak? Buat tak tu? Nampak. Okay. Nampak. Nampak tak ibu jari you menghala ke bawah? Nampak tak ibu jari you menghala ke bawah? Ni, nampak tak jari saya ni? So, daya katapult itu adalah ke bawah. Faham ke tak ni? Faham. Kena buat. Tak buat, tak dapat. Seri Ernida. Dah cuba ke belum? Dah. Okey. Dapat tak? Sekali lagi Dia ada 3 tau. You kena conteng jari you. Ibu jari adalah F untuk menunjukkan arah daya yang terhasil. Jari telunjuk you adalah B. Menunjuk ke arah medan magnet. So jari you bila you tunjuk macam tu, mesti menunjuk ke arah south. Dan yang I adalah jari untuk menunjukkan arah arus. So 3-3 jari you mesti dalam bentuk 90 darjah. Nampak ni 90 darjah. Sini pun sama 90 darjah. Faham tak? Faham tak? Ni mesti macam ni. Okay. So kalau kita nak tentukan menggunakan left hand Fleming's rule ini adalah untuk menentukan arah daya yang terhasil apabila dua medan magnet ini combine. So, yang ini adalah copper wire tadi yang ada arus. So, arus dia masuk dalam kertas. So, sebab tu dia jadi X. Okay, ini arah medan magnet. So, kita nak tahu apa jadi dengan copper wire ni. Kita tahu daya terhasil. So, kita nak tahu arah daya tu. Jadi bila kita letakkan copper wire tu dalam medan magnet dengan arah arus dia masuk ke dalam kertas, so kita gunakan left hand Fleming rule. Okay, jari tangan kita yang I ni masuk dalam kertas. Okay, lepas tu kita punya pointing fingers menunjuk kepada south. Okay, so ibu jari kita akan ke bawah. Alright, now sekarang saya nak tukar. Yang ini tak ada. Saya jadikan dia titik. Okay, semua orang buat. Saya nak tahu arah dia ke mana. Semua orang buat. Semua orang buat. So, jari kita yang tengah ni, ibu jari kita ke ibu jari pula. Middle finger saya pergi mana? Out of paper kan? So, you akan keluar. Keluar macam ni kan?
Ni tangan. Betul. So medan tangan kita akan jadi? Betul tak? Sini. B kita adalah ke sana. Betul. Jadi nampak tak ibu jari? Ke arah atas. So dayanya adalah menghala ke atas. Faham? Faham. Saya tak dengar respon daripada ramai orang. You tak buat, memang you tak dapat tau. Topik elektromagnet ni besar. Banyak. Kalau kau tak faham bahagian force ini terhasil menggunakan jari kiri kita ni, left hand Fleming's rule, memang ke laut. Sofia Nur Azalia, Ya, madam. kau buat ke tak? Buat. Buat Sofia Natalia. Ya, madam. Buat ke tak? Buat. Dapat ke tak? Dapat. Okay. Siapa lagi? Yasmin? Dapat? Kau jangan nak membohong tak buat Kau buat ke tak tu? Kan aku suruh share screen, share kamera. Saya nak tengok you all ada ke tidak kertas tu. Okay, saya nak you all open kamera. Saya nak tengok you all ada tak kertas kat tangan sekarang. Saya nak tengok. On sekarang. On kamera sekarang. Semua orang. Saya nak tengok. Ada ke tak ada bendanya? Okay. Yang lain di mana? Yasmin mana? Tak nampak. Aku tak nampak. Okay, Sofia dah nampak. Sofia Natalia. Yes, very good. Yasmin dah nampak. Lagi yang lain, yang lain. Yang lain. Okay, very good. Husna, yes. Farisha. Okay. Dalila? Okay. Afika? Afika Aida? Afika Aida. Mana si Afika Aida? Apa dia? Tak boleh buka kamera. Dura? Mana Dura? Dura Farisha. Dura Farisha. Mana? Halusnya. Salah tu anak pandang kau tu Dura. Anak pandang kau tu salah. Letak betul-betul dekat copper wire. Tengok lukisan saya. Macam mana saya buat? Hazika, Ika. Mana Ika? Ika, saya tak nampak. Mana you punya? Mana you punya Ika? Ni, Syah. Okay. Ya, mana binatang force-nya? Ika Syakirin. Mana kau baru lukis tu? Mana daya kau tak label F? Daya aku suruh lain-lain kau orang buat. Okey. Dura, Husna okey. Ika betul kan? Ika betul kan? Hana Humaira mana? Ada, Syah. Saya dah buka. Ya. Mana? Okey, siapa lagi yang aku tak sebut nama ni? Trisha? Trisha? Saya dah nampak tak? Yes. Okay, thank you Humaira. Ya nampak. Okay, good. Dah, madam. Very good. Trisha. Okay, good Trisha. Alright. Dia Syafia. Dia mana dia Syafia? Dah, madam. Mana? Dah buka dah. Okay, aku nampak dah. Okay, good. Izani? Ya, Izani, mana? Izani? Mana kau punya? Okay. Faham tu? Filza? Okay, thank you Izani. Filza? Mana? Filza? Filza mana Filza? Ada, cikgu. Filza? Saya, cikgu. Afika Aida, off microphone. Afika Aida, off microphone. Filza, mana kau punya? Ya, cikgu. Afika Aida, off microphone. Okay, thank you. Aku tak nampak. Okay, kau faham ke tak tu Filza? Faham. Okay, Mia? Mana Mia? Dah tunjuk, madam. Okay, very good. Alright. Imanina? Imanina? Dah, Okay, madam. Fika. Mana Imanina? Okay, good.
Alia Iliana. Alia Iliana. Dah, madam. Mana? Tak nampak Dah, pun. Tunjuk. Dah buka. Tak nampak. Tak ada pun. Dah buka lah, madam. Tak ada. Korang nampak ke? Nampak huruf N je. Nampak. Kalian nampak ke? Iliana punya Iliana? Nampak. Nampak teacher. Asal aku tak nampak? Tak ada. Aku tak nampak ni. Aibnya asal. Aku tak nampak. Okey. Siapa lagi ni? Roha. Roha Ziatul. Roha Ziatul. Adelina, okey saya nampak Adelina punya. Roha Ziatul mana? Roha. Panggil tak menyaut-menyaut ni. Roha. Okey, tadi dah Okey, siapa lagi saya belum panggil lagi? Akila. Ya, madam. Mana? Okey, semua faham ya? Alright. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Alright. Okey, baik. Alright. Sekarang ni macam mana kita nak lukis? Okey, saya balikkan semula. Saya punya ni tadi. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak melukis ni sebenarnya kombinasi ni? Okey ya. So dia macam ni. Okey, so ini magnet permanent. Okey. So medan magnet dia, okey, so ini north, ini south. So dia macam ni kan? Okey, yang ini. Okey, medan magnet ni kalau garisan dia rapat-rapat, dia menunjukkan medan magnet dia adalah kuat. Okey, ini saya buat asing tau. Okey, saya tambahkan dengan yang ini. Ni tadi saya letakkan X. Maksudnya dia masuk dalam kertas. Okey, so kalau kita nak lukiskan medan magnet dia, right, yang ini kita kena pakai right hand grip rule. Right hand grip rule ialah untuk menentukan arah medan magnet. Ini you dah belajar masa lower form. So yang ini ni in ke out? In ke out? Apa? In. Jadi right hand grip rule dia ialah menggunakan best. Ni, best. Okay, ibu jari dia pakai tangan kanan So ibu jari ini menunjukkan arah arus masuk atau keluar dari kertas. So 4 jari ini adalah menunjukkan arah medan magnetnya. Okay, sekarang dia masuk dalam kertas, so jari saya ni akan masuk macam ni. So you nampak tak? Ni, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Putaran medan magnet dia adalah anti-clockwise ataupun clockwise? Putaran dia. Clockwise. Tengok jari saya ni menghala ke bawah. Putaran dia dalam bentuk bulatan. Jadi, so ni kita lukis. Gitu Dia akan jadi bulatan sini tau. Okay, so tadi anak panah dia di sini kan? Betul. Okay, nampak? Ni. So, dua medan magnet dia combine. Yang ini saya letak dia dalam ni. Okay, sekarang you ambil anak panah yang bahagian ini dengan yang ini. Yang ni kita abaikan sebab kita nak tengok yang ni, yang bahagian atas ni adalah sama arah. Betul tak? Jadi bila dia sama arah, maknanya medan magnet dia akan bertambah yang ke kanan. Nampak tak? Ni ada 3 kan? Nampak tak ni? Ada 1, 2, 3. So dia masuk dalam medan magnet bahagian atas ni. Jadi dia lagi kuat ke lagi lemah? Kuat. Lagi kuat. So bahagian atas adalah lagi kuat. Bahagian bawah, you tengok. Anak panah ni dengan anak panah ni. Opposite kan? So dia akan cancel off. Betul tak? Betul tak?
Saya tak faham. Betul. So apa jadi? Bila dia cancel off, dia akan jadi lemah. Jadi yang kuat akan bergerak ke arah yang lemah. Dia akan tolak. Orang yang kuat akan menolak orang yang lemah. So yang ini belum habis lagi. So yang ni faham Yang aku lukis ni faham Teacher boleh tak teacher tolong ulang sekali lagi? Okey, tak apa. Yang ni kau dah lukis belum Fika? Ada teacher. Okey, yang ni semua dah lukis Sekarang ni kita nak combinekan dia. So kita nak combinekan dia. So apa jadi? Tengok Okay, saya letakkan ni kat sini. Nampak tak? So ini north, ini south. So saya dah tahu dah tadi, bahagian yang atas ni dia akan jadi kuat sebab dia sama arah. Nampak tak bahagian yang atas ni? Oh. Betul tak? Jadi kita lukis, dia ada bengkok sikit lah. Sini kan? Macam ni. Menunjukkan dia lagi banyak. Okay, so ini akan jadi curve. Dia akan jadi macam ni lah, nak pandang dia. Faham? Okay, bahagian yang bawah sebab dia cancel off. Yang ini kan, yang ni dengan yang ni, opposite kan? So dia akan jadi kurang. So you lukislah sikit je. Oh, okay. Thank you teacher. Nampak? Nampak tak? Nampak teacher? So bahagian atas ni, ya. Ada apa Dura? Yang bawah pun kena curve Kena lukis tapi sikit. Kan saya kata yang kuat dia akan jadi banyak garisan dia. Yang bawah lemah kan, jadi kita lukis sikit. Okay, faham semua orang? Okay, so daya akan bertindak dari kawasan yang dayanya kuat ke arah kawasan yang dayanya lemah. Orang kuat selalunya akan menolak orang yang lemah. Sebab itu kita sentiasa kena jadi orang yang kuat. Tak boleh jadi orang yang lembik. Orang yang lembik selalu ditindas. Faham? Faham tak deh? Dengar. Jadi daya akan tolak daripada bahagian atas ke bawah. So jadilah daya dia ke bawah. Faham tak? Okay, boleh? Dah faham teacher. Boleh. Okay, very good. Okay, now saya nak tukar pula. Okay, so ni tugasan saya. So korang ambil test pad. Saya nak bagi 2 assignment. Alright. Kelakar pula pakai kamera ni. Kau tahu aku ambil kamera apa ni? Kamera yang portable tu. Kalau pakai kamera handphone ke like iPad memang tak boleh lah. Alright, saya nak ini medan magnet. Ini tugasan pertama 1. Sini north, sini south. Okay, korang lukiskan medan magnet dia tambah dengan ni, faham tak? Ni tugasan pertama. Tugasan kedua, ini south, sini north. Tambah dengan X. Okay, tugasan yang ketiga. North, south, tambah X dan dot. Okay, jelas? Nampak tak? Tugasan pertama, tugasan kedua, tugasan ketiga. Boleh buat sekarang atas test pad. Ataupun jangan pakai test pad lah, pakai apa ke nama tu? Pakai A4 paper. Dia tak ada garis-garis, senang sikit. Okay, dapat tak semua orang ni? Yuhuu! Tengah salin teacher. Salin. Gambar ketiga tak nampak. Nanti kalau dah siap cakap. Nanti saya tunjukkan yang ketiga. Okay, dah belum? Yang ketiga dah? Salin dulu soalan dia. Okay, so apa saya nak you all buat? Saya nak you all buat macam ni lah. So saya nak tahu arah arus dia, arah force dia. Okay, so kalau yang soalan yang ketiga ni dia combination. So dia ada 2 batang copper wire yang masuk dalam pembenda magnet ni. Jadi saya nak tengok apa hasil dia.
Kalau yang ini dia menghasilkan satu arah daya saja. Ini pun satu arah daya. So yang ini dia akan menghasilkan dua arah daya. Tu yang menghasilkan dia boleh rotate tu kalau kita pakai coil. Empat segi. Okay, boleh semua orang? Yuhu! Boleh teacher? Okay, buat sekarang. Kejap lagi korang kena share screen, tunjuk kat saya. Bukan share screen lah, apa ke nama tu? Pakai kamera je. Okay, buat.
Okay, macam mana? Siap? Yuhu. Buat. Belum siap, teacher? Tengah buat. Fika, kenapa Fika? Nak tanya ke? Hmm, Teacher, kan yang soalan nombor 3 tu betul. dia ada 2 magnet yang circular. So, dia akan Kita interfere tengok antara satu yang sama lain komponen juga. magnet je. Dia tak interfere yang satu sama lain. Dia interfere dalam medan magnet permanent je. Okay. Sama. Okay, thank you, teacher.
Okey, so macam mana? Lama Noh ni. Dah siap ke belum? Dah. Dah. Ana, share Ana. Okey, semua orang buka kamera, saya nak tengok. Usna, saya tengok Usna dulu. Okey, alright. Yang tu yang A, Usna. Sekejap, Usna tengok yang atas. Mana anak panah dia? Okey, okey. Alright, good. Yang bawah, B? Yang B mana Usna? Yang B. Okey. C? Okey. Anak panah tu kau kena sentuh kepada bulatan dia. Bulatan benda pangkah dengan benda bulat tu. Lepas tu yang soalan B tu Usna kau kena labelkan medan magnet permanent tu. Anak panah pada permanent magnet tak ada. Okey. Naziha, Fariha Naziha. Okey. C? Okey, Fariha Naziha, yang C tu kau kena buat curve sikit sebab dia bulatan tu, kau tak boleh lukis straight je macam tu. Kena buat curve sikit. Okey, madam. Faham tak Naziha? Hazika Syakirin? Ika? Tak nampak Ika? Ya, madam. Tak nampak. Tunjuk sikit lagi. Bawah dia. B mana B? C? Kau lukis tu tak ada curve. Kena tunjuk curve sikit. Untuk B dengan A tu tak ada curve. Dia macam bengkok sikit lah patutnya. Okey. Dini? Okey Dini. Alright. Saya tak nampak ke tepi sikit. Saya tak nampak yang ujung. Okey. Curve kau tu tak berapa nampak. Untuk A. Untuk B? Atas sikit. Okey. Untuk C? Dini untuk C. C mana satu lagi? Kan dia ada dua. Kau buat satu je kenapa? Okay. Anak panah yang anak panah force dia mana? Tak tunjuk pun. Anak panah force. Dini, tolong tunjuk. Siapa lagi? Trisha? Okay. Trisha untuk A, untuk B, untuk C. Untuk C? Okay, alright. Okay. Dura, okay, thank you. Dura, okay. B, yang ni apa? Okay, C. Alright, okay, good Dura. Hana Humaira. Apa benda yang kau lukis ni Hana Humaira? Ni untuk apa ni? Ni jawapan apa ni? Nak panah. Ini yang first. Okay, first kenapa anak panah dia dekat atas? Kau kena lukis anak panah force tu pada konduktor tu. Sebab konduktor tu yang bergerak. Kenapa kau lukis kat atas garisan? Faham tak maksud saya? Hana? Okay. Nazifah Hazira. Tengok. Yang C. Apa yang kau lukis ni? C mana jawapan kau? Belakang sikit tak nampak. Tersalah madam. Yang mana satu jawapan kau? Saya kena buat yang sebelah sini. Sebelah kanan tu. Flat line je tu semua. Mana force dia ada dua. Satu atas, satu bawah. Betul kan? Siapa lagi ni? Adelina? Tengok gambar Raja C. Okay, alright, good. Fatihah Aisyah. Gambar Raja C. Fatihah Aisyah. Okay, good. Okay, Izzati. Okay, good Izzati. Lagi-lagi siapa lagi yang saya belum tengok? Dalila. Okay, Dalila. Okay, betul Dalila. Dayang Amni. Okay. Farah Wahiza. Okay. Alright, good. Yasmin. Okay, Yasmin. Kau gerak-gerak pening otak aku tengok. Okay. Trisha garisan yang untuk ni soalan mana yang kau tunjuk ni Trisha? B B tu Trisha. A, madam. I1. A. Dia punya garisan medan magnet tu. Dari dia macam bengkok. Boleh lah kot. Boleh. Yang atas.
Tu dia bengkok. Daripada north tu dia bengkok sangat. Patut dia straight je. Okay, Akila. Okay, madam. Akila. Okay, alright. Okay lah, saya tak dapat nak tengok semua. Mana yang dah tunjuk. Okay, sekarang ni tolong masuk ke kelas kek. Tolong masuk ke kelas kek. Saya dah bagi dah soalan. So, kena masuk kat situ dan jawab. Yang itu senang sikit aku nak tengok. Okay, cepat. Tak payahlah. Korang live Ada yang live untuk tengok sana. Tak ada, saya live sebab saya masuk lalu phone tu. Okay. Oh, kenapa tak dapat link? Okay, kejap. Okay, masuk kelas kek. Okay, dapat tak? Siapa yang tak boleh masuk? Aino mana Aino? Aino ni tak masuk pun ni Bukan tadi Ika kata dia ada Ika? Oh, Ika. Azika Syakirin. Aino mana Aino? Ya, madam. Dia kata tadi dia pergi toilet. Nak pergi toilet ke nak pergi jamban ke nak pergi mana-mana ke boleh tak bagi tahu? Mia mana Mia? Okay. Ya, madam. Masuk. Cepat buat. Yes, saya. Madam, tadi I know ada bagi tahu dekat message. Dekat message. Okay, dah. Meet Nampak. me. 11.54 tadi. Okay. So, untuk slide nombor 1, saya berada di slide Trisha. Okay, define magnetic force. Nyatakan maksud medan magnet. A region where magnetic material experience forces. Very good. Semua orang dapat? Yuhuu! Dapat. Okay. Alright. Dapat, teacher? Yes, very good. Okay, next slide. Okay, diagram shows a current flows. In wire hanging between the pole of a magnet. In which direction does the wire move? So kita kena gunakan petua apa ni? Nak tentukan daya. Kita gunakan petua apa? Right hand rule. Right hand. Left hand rule. And Fleming's rule. Tolong tulis dekat bawah tu perkataan left hand Fleming rule. Semua orang tulis left hand Fleming rule. Type left hand Fleming rule. Kalau kau tak tulis, Tapi yang ni tak ada arah apa dia? Ada tu Saya tak faham yang ke bawah. Oh, okay. Okay. Dah tulis belum semua orang? Left hand Fleming rule. Fleming F-L-E-M-I-N-G. M. Ingat salah tulis nama Fleming tak dapat markah tau, kosong. Ramai sangat. Tahun lepas soalan elektromagnet setiap tahun berlambak-lambak keluar dalam paper tu. Structure ke essay ke berlambak. Jadi tolong betul-betul ya, ejaan tak boleh salah Left hand Fleming's rule. Alright. Dah semua dah tulis Okay, saya tengok sikit. Okay, good. Alright, bagus. Semua tulis.
Okey. Sabrina tak tulis apa-apa lagi ni. Sofia Natalia. Okey, Sofia. Siapa lagi ada ramai no nama Sofia ni? Okey, Yasmin dah. Alright. So tengok soalan nombor 2 tu. Dia suruh labelkan. Okey. Saya dekat Sofia. Okey, nampak wire tu dia dah bagi anak panah ke bawah menunjukkan arah arus dia ke bawah. So gunakan left hand Fleming's rule U. Okey, jari B, FBI kan? Ibu jari U mesti merujuk kepada south. Ya, Waalaikumsalam. Okey. So dia nak labelkan force. Ke arah mana force tu? So labelkan pada wire tu arah dia. Arah force dia. Sama macam tadi lah. Anak panah. Ujung dia tu ada arrow. Letak F. Okay, cepat. Boleh ke tak? Ada masalah ke? Tolonglah menyaut. Siapa yang raise hand ni? Tengah buat teacher. Afika, kau nak tanya ke? Kau raise hand ni? Oh, okey. Cantik lukisan kau. Kopi daripada mana ni, Fika? Saya ambil daripada Google supaya saya tak salah buat. Okey. So, you pakai jari you sendiri? Ya teacher. Okay, gambar ni dia macam 3D sikit kan. Jadi dia macam susah sikit lah kita nak lukis dia macam tu kan. Okay, so macam mana kita nak buat jari kita ni? Sekejap saya sharekan kamera. Teacher, direction dia tu pilih antara PQRS tu je. Ya. Okay, so nampak tak ni? So jari kita akan masuk macam ni kan. Pergi ke south. Right, so arah dia ialah ke R. Dapat ke tak? Dia sebab dia macam Dapat. sengit. Okay, dapat Siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Ainur dah masuk belum? Ainur? Okay, jawapan dia ialah R. Okay baik. Bergerak ke soalan yang kedua. Example 2. Ni senang. Jawab semua. Oh, dia terbalik. Tak pakai mirroring. You nampak tulisan dekat ni terbalik ke? Tulisan mana teacher? Apa dia? Example 2. Saya punya screen terbalik. Sekejap Kenapa screen ku terbalik ni? Buat. Oh, okay. Mirroring.
Ya, ya. Ya. Untuk slide kedua tadi macam mana Pak R teacher? Oh, guna jari lah. Siapa yang tanya ni? Sekejap. Sekejap, saya on balik kamera. Okay. Siapa yang tanya tadi? Yang ni kan? Sabrina. Sabrina. Okay, kenapa Sabrina tak boleh buat? Ni nampak tak? Nampak tak? Dekat skrin. Tengok skrin. Saya share skrin. Sabrina, saya share skrin. You boleh tengok tak? Boleh. Okay. Jari you ni kan, arus dia masuk dalam. Betul? Masuk dalam kan jari ni. Ni. Masuk dalam. Masuk dalam kan? Okay, lepas tu jari you ni north. North. Tunjuk ke south ni. Ke sana. So, kita sengit sikit lah. So, dia adalah ke arah R. Sebab dia bukan 3D. Kalau you tengok soalan C ni senang. Ni senang. Okay, soalan example 2. Macam mana boleh? Example 2 senang je kan? Afika Aida jawapan you apa? Y. Betul? So, arah arus masuk ke dalam kertas menuju kepada south. Macam salah je. Afika Aida, jawapan dia W kan? Saya salah tengok. So, north to south. Jari, ibu jari you, middle pula. Pointing fingers mesti towards south. Ni, ke sana. Okay. Afika, you tengok skrin. You tengok skrin, saya check skrin. Nampak tak? Sana. Nampak? Okay. Yang saya tahu. Okay, thank you teacher. Saya salah tengok tangan. Ya. Okay, macam mana yang lain? Okay ke? Okay. Okay, madam. Right, teruskan. Okay. Right, so untuk example tu, tak ada masalah semua orang boleh jawab Arah dia ialah W, betul? Example tu. Yuhu! Okay, example 3. Diagram shows show current carrying. Okay, yang ini dia bentuk wire yang ada banyak-banyak tu. So, kalau you tengok dekat bahagian yang bawah tu, you lukiskan dekat bahagian bawah tu je. Dia punya arah daya. Bahagian yang bawah tu, yang north S, lepas tu ada bulat X. Tu lukis kat situ. Draw the pattern of the magnetic field and direction of the force produced. Okay, lukiskan dekat bawah tu. Sorry saya punya skrin ni dia jadi mirror terbalik lah. Saya tak tahu macam nak betulkan. Saya share skrin ni dia jadi terbalik tulisan saya. Kalau kamera tadi betul. Teacher, tapi saya nampak skrin teacher okey je. Dia tak terbalik. Yang lain nampak skrin saya okey Okay. Kami Okay je, madam. Okay, alright lah. Saya je nampak terbalik. Okay. Alright, Sofia. Arah daya dia ke mana tu, Sofia? Ke bawah? Ya, madam.
Okay. Tapi kau punya lukisan tu macam tak berapa betul tu, Sophia. Kau punya apa tu, medan magnet permanent. Siapa lagi ni saya nak tengok? Dania. Yeah, okay, good Dania. Alright. Usna. Okay, very good Usna. Pandai dah Usna. Good. Usna ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Faham Okay. So ini kalau kita pakai satu wire je tau. Yang tadi soalan yang saya bagi dekat you all tu ada soalan C tu kan, dia pakai 2 wire. Dia menghasilkan rotation. Okay, good. Okay, yang mana yang sudah boleh bergerak ke soalan seterusnya. Good. Afika Aida, okay ke? Okay. Okay, Right, saya- bahagian atas tu memang kena tebal sikit. Lepas tu Fika, lepas tu you punya label anak panah tu jangan dekat ujung, kat tengah-tengah ni. Okay. Kat tengah-tengah macam tu. Buat macam tu. Saya buat balik. Okay, Anis, good. Macam ni better ke teacher? Kejap Fika, saya masuk balik kat tempat you. Ya, okay. So, atas tu banyak sikit garisan dia. Okay, lepas tu buat anak panah. Alia Batrisha. Awak, you punya garisan kenapa tak curve? You sepatutnya curve ni. Okay, madam. Curve macam tu. Curve. Nampak tak lukisan saya? Nampak, madam. Yang bawah ni lukislah satu je. Kedua kan. So, tarik sini F ke bawah. Macam tu. Ni kena buat anak panah. Okay, buat balik. Dia kena curve sikit. Kat mana dah tadi? Siapa tadi yang saya conteng tu? Alia Alia Sabrina Saya dah hilang muka surat awak. Alia Sabrina ke? Teacher ada conteng kat kertas saya tadi. Ya, lagi satu, seorang lagi tadi siapa? Selain daripada Afika Aida. Siapa tadi Alia Batrisha. Sekejap, aku tak padam. Siang pula kau nanti. Tak padam sekejap. Okay. Alright dapat ya? Okay, next. Kita tengok kepada example 4 pun sama juga. Example 4. Cepat dah pukul 12 suku dah. Ini yang dia pakai 2 copper wire, nampak? Dia pakai 2 copper wire yang macam tadi yang saya bagi kat you all tu. Okay, so saya ada bagi banyak latihan dekat sini. Example 5. Lepas tu saya ada bagi example 6. Okay, lepas tu example yang akhir sekali. Boleh tak you all tengok? Yang ini saya nak you lukiskan dia punya medan magnet combination dia. Macam mana rupa dia. Bahagian yang bawah kalau kuat dia rapat. Macam mana nak lukis yang ini. Ni pun sama. Okay? Boleh saya ada bagi ada 8 slide semua sekali. Okay, boleh tak tolong buat? Girls? Boleh. Okay. So, yang ini homework, kemudian yang tutorial tu dekat dalam GC lah. Yang itu you pun kena buat juga. Alright? So apa yang kita, sekali lagi saya ulang apa yang kita dah belajar hari ni. Kita dah belajar daya yang terhasil iaitu catapult force when two magnetic field is combined. Okay, so dia menghasilkan catapult force. So between the interaction of the two magnetic field which come from temporary magnetic field
from copper wire ataupun any conductor carrying current. Okay, dengan magnetic field produced by the permanent magnet. So bila dia combine, dia akan menghasilkan daya. Satu, kita pakai satu batang je copper wire, so kita akan dapat satu daya F. Kalau kita pakai dua copper wire ataupun dalam bentuk coil, dia akan menghasilkan dua daya dan itulah yang akan menghasilkan rotation. So itu adalah prinsip asas dalam motor. Prinsip asas dalam motor. Okay? So kalau you nak lihat lebih jelas, you boleh scan semua QR code yang ada dalam textbook untuk nampak lebih jelas apa yang dikatakan sebagai motor. Itu. Okay, dengar tak ni? Dengar. Okay. Lepas tu you boleh tengok untuk motor tu sikit. Saya tunjuk yang ni sekejap. Okay, yang ni tolong tengok dekat saya punya screen. Okay, yang ni yang ini ialah kita pakai coil tau, nampak tak? Kita pakai coil 4 segi ni. So, yang ini yang konduktor ni. Yang arus lalu kat sini dengan arus lalu kat sini. So, bila satu daya ke bawah, satu daya ke atas, dia akan pusing putaran. So, yang ini akan naik ke atas wire dia, yang ini akan turun ke bawah. So, dia akan jadi satu rotation. Faham tak? Kan dia akan menghasilkan rotation. Rotation itulah yang kita guna dalam blender, yang kita guna dalam washing machine, yang kita guna dalam kipas. Faham tak? You faham tak asas dia? Faham. Nampak tak macam mana dia berputar ni? Nampak. Macam mana dia hasilkan putaran sebab ada satu daya ke atas, satu daya ke bawah. Betul? Kalau kita reversekan dia punya connection arus yang lalu pada konduktor ni, kita reversekan dia punya arah, dia akan jadi putaran yang melawan arah yang asal. Okay? Boleh ya? Boleh, teacher. Boleh. Alright, so boleh rujuk kepada you punya textbook. Okay, so selepas ni nanti kita akan sambung dengan electromagnetic induction pula. Yang tadi tu ialah motor. Alright? So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Yuhu! Madam, Ya. nak tanya kalau yang lukis tu, macam mana nak tahu dia punya arah tu ada bengkok ke tak ada bengkok kalau ada in dengan out tu? Oh, bila dia combine saja, dia mesti hasilkan bengkok. Faham tak? Macam dia yang tadi saya lukis. Ni. Yang ni. Nampak? Bila dia berinteraksi, kan asal mula dia kan bentuk dia macam ni, dua ni. Nampak? You tengok dekat kamera tak? You tengok dekat skrin tak? Nampak tak saya punya? Yang ni kan asal dia memang tak bengkok. Yang ni kan asal dia berasingkan macam ni. So bila dia masuk kat dalam ni, dia bentuk bulat kan wire tu kan. Konduktor tu kan bentuk dia silinder. So dia akan hasilkan curve lah kat sini. Faham tak? Sebab dia dah mengganggu medan magnet yang asal yang straight ni. Bila kita masuk kat dalam ni, dia akan jadi curve lah. Faham? Okay, faham Madam. Thank you. Okay. So contoh-contoh banyak dekat dalam buku teks. You boleh tengok semua. Alright. So itu sahaja. So you ada break sekejap. Kalau nak mula lambat sikit pun session mentoring pun tak apa. So itu saja. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada, teacher. Alright. So hopefully boleh. Ada, madam. Okay, semua clear ya? Boleh faham semua dengan jelas? Boleh. Alright. So kita tanggung. Madam. Okay, very good. So kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Wal-As innal insana fi khusr illa man amanu salih. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you girls. Thank you, madam. Sama-sama. Okay, bye. Madam, Ya, siapa tu? Afika. Ya. Baru-baru ni sebenarnya saya susah nak keep up dengan online class, tapi lepas tu saya ingat yang cikgu-cikgu sentiasa akan sokong saya. Yes. And saya rasa hari ni saya dapat participate lebih daripada Thank you very much. I know you can do it, Afika. I know you can do it. Okay? Thank you very much. Okay, you stay strong. Okay? Alright. Okay. So you boleh join kan mentoring session hari ni? Okay, good. Okay. Alright, bye. Sama-sama. Thank you, teacher.